Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan aluan madah yang indah. Yang berhormat Datuk Dr. Wan Nur Rashikin binti Wan Nordin, Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga Kebajikan Masyarakat dan NGO Negeri Perak. Yang berusaha Dr. Maisarah binti Ahmad, Ketua Eksekutif Institut Darul Rizwan. Yang berusaha Puan Sri Hartini binti Muhammad Syamsuddin, Pengarah Wanita Perak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Kamal Kenny, Pengerusi Persekutuan Persatuan-Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia (FRAM), Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Pengerusi-Pengerusi NGO, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam ukhuwah, salam sahabat dan salam wanita Perak. Saya selaku MC untuk webinar pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan izinnya dapat kita bertemu secara maya di siri keempat webinar Wanita Perak dengan kerjasama Institut Darul Rizwan dan FRAM. Bagi memberkati majlis ilmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, seperti semua sedia maklum, topik yang akan dibina panel kita pada webinar siri keempat pada hari ini adalah bertajuk Tangisan dalam diam kedalam pasangan. Kehadiran seorang cahaya mata adalah salah satu nikmat hebat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasangan yang mendirikan rumah tangga. Namun bagi sesetengah pasangan dan ada yang menanti berdekad lamanya. Seringkali masyarakat menuding jari dalam mencari apakah punca kepada keperitan ujian ini. Acap kali juga dalam kalangan masyarakat di Malaysia, kaum wanita yang dipersalahkan lantaran tidak menjaga kesihatan mental dan fizikal. Namun, hakikatnya, kedua-dua belah pihak mempunyai kesan yang sama dalam masalah ketidaksuburan ini. Pelbagai faktor perlu diambil kira dan dikaji dalam menangani dan menyelesaikan isu yang rapuh ini. Webinar kali ini bakal merungkai bukan sahaja faktor, malah langkah-langkah yang boleh diambil kira oleh pasangan dalam mencari sinar harapan untuk mendapatkan seorang cahaya mata. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, pastikan anda semua sidang pendengar yang budiman untuk kekal berada bersama dengan kami sehingga ke penghujung webinar ini. Namun sebelum itu, marilah saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang para panel dan moderator kita pada petang ini. Panel pertama diberi nama Dr. Priya Muruhaya, kini menjawat jawatan sebagai Associate Doctor di Kualitas Health Clinic Dr. Nur Ainita, Kualitas Medical Group Kuala Lumpur. Beliau berkelulusan dalam Bachelor of Medicine dan Bachelor of Surgery di International Medical University Malaysia. Beliau juga mempunyai Graduate Certificate in Family Medicine dan Postgraduate Certificate in Primary Care Dermatology di Academy of Family Physician of Malaysia dan merupakan ahli bersekutu bagi Akademi Kedoktoran Keluarga Malaysia dan juga Wakil Malaysia Kebangsaan bagi Persatuan Perancangan Keluarga Johor. Manakala panel kedua pula diberi nama Dr. Alia Zulkifli adalah merupakan seorang pegawai perubatan Klinik Subfertility Jalan Raja Laut, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Kuala Lumpur.
Beliau berkelulusan dalam Bachelor Medicine, Surgery and Obstetric di Royal College of Surgeons Ireland. Beliau pernah berkhidmat juga sebagai pegawai perubatan di Hospital Serdang Selangor dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur. Beliau berpengalaman luas dalam kaedah rawatan masalah kesuburan dan juga perancangan keluarga serta mempunyai minat sangat mendalam terhadap kesihatan wanita dan juga keluarga. Manakala moderator webinar pada petang ini adalah Puan Sri Hartini binti Muhammad Syamsuddin, Pengarah Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak. Berkelulusan ijazah sarjana muda kepujian perakaunan di Universiti Utara Malaysia dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana Sains Bandar Komunikasi Lestari di Universiti Sains Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama hampir 16 tahun. Sidang penonton sekalian, di sini ada sedikit makluman. Sekiranya terdapat sebarang cadangan, pertanyaan atau maklum balas sepanjang webinar ini, tuan-tuan dan puan-puan sebagai peserta boleh mengemukakannya pada ruangan chat yang disediakan dalam live stream Microsoft Teams. Dan jika anda menonton di Facebook Live, anda boleh mengemukakannya di ruang komen yang disediakan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan platform ini kepada Puan Moderator, Puan Sri Hartini binti Muhammad Syamsuddin untuk meneruskan webinar ini. Dipersilakan Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang menonton webinar Darul Rizwan pada kali ini. Setinggi penghargaan saya ucapkan kepada semua yang menonton. Terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Negeri Perak yang sentiasa menyokong program ini, rakan-rakan strategik daripada Institut Darul Rizwan, daripada FRAME, semua ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, pemimpin-pemimpin NGO, para panel yang arif lagi bijaksana, seterusnya sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Salam perkenalan daripada saya, Sri Hartini Muhammad Syamsuddin daripada Wanita Perak, moderator pada petang ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, pada petang ini kita berasa sangat berbahagia dan beruntung kerana kita dapat bersama-sama dalam tajuk yang seringkali diajukan kepada kita, iaitu masalah ketidaksuburan di kalangan pasangan, sama ada pasangan ini boleh merujuk kepada diri kita sendiri sebagai isteri maupun pasangan kita kepada suami. Dan kita juga berasa beruntung pada petang ini kerana bersama-sama kita adalah dua orang panel yang tidak asing lagi, yang itu mereka yang terlibat secara langsung di dalam membuat rawatan kesuburan kepada masyarakat dan juga kepada pesakit di bawah LPPKN dan juga Dr. Priya di bawah Kualitas Health Clinic Dr. Nur Ainita, dan kedua-dua ni kita bawa daripada Kuala Lumpur sidang hadirin . Jadi walau berada di mana pun kita berada, insya-Allah kita dapat juga bersama-sama dalam siri webinar yang keempat pada petang ini. Jadi untuk makluman sidang hadirin sebagai permulaan saya ingin memetik laporan kajian yang dibuat oleh Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara pada tahun 2018 . Saya kira ini satu fakta dan juga perkara yang perlu kita ambil tahu dan penting . Yang pertamanya adalah dimaklumkan bahawa kadar kesuburan jumlah iaitu KKJ bagi negara kita iaitu pada tahun 2018 adalah berada pada kadar 1.8 . Jadi ini bermakna purata anak yang dilahirkan oleh pasangan pada masa ini adalah tak sampai 2 orang lah, maksimum kita kata 2 orang . Inilah maksud KKJ tersebut. Dan kadar ini didapati menurun trendnya dilihat semakin menurun dan ia dilihat dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti Singapura dan juga Thailand, kita menduduki tangga ketiga di negara ASEAN dengan KKJ yang terendah . Dan jika KKJ ini terus menurun melebihi daripada jangkaan, berkemungkinan negara kita akan mencapai status negara tua iaitu di mana 30% penduduk kita berumur dan melebihi 20-30. Itu saya berikan sedikit senario Dan seperti mana kita sedia maklumlah kehadiran cahaya mata ini adalah sangat dinantikan di dalam sebuah perkahwinan yang mana zuriat ini pastinya menambahkan lagi keceriaan dan kebahagiaan kepada sesebuah institusi keluarga. Namun bukan semua pasangan mempunyai peluang untuk ataupun dianugerahkan zuriat ataupun anugerah teristimewa ini.
Hakikatnya masalah ketidaksuburan ini memberikan impak yang besar kepada sesebuah keluarga, sama ada kepada pasangan suami dan isteri, malah kepada institusi keluarga, malah juga kepada pembangunan sesebuah negara. Jadi tajuk kita pada petang ini iaitu tangisan dalam dian, ketidaksuburan pasangan ini. Kita akan mengupas isu berkaitan dengan masalah ketidaksuburan ini, sama ada pasangan ini boleh jadi terjadi kepada isteri maupun kepada suami. Dan masalah ini juga sebenarnya sering dikaitkan sebagai satu stigma dalam masyarakat kita ya. Dan seringkali juga berlaku tuduh-menuduh di kalangan pasangan ya. Jadi inilah yang kita tak mahu ya. Jadi perbincangan pada petang ini insya-Allah dengan dua pakar yang kita bawakan dalam bidang yang sesuai dengan kepakaran masing-masing, kita akan mengupas ya apa itu yang dimaksudkan dengan masalah ketidaksuburan. Kita juga akan melihat bagaimana masalah ketidaksuburan ini boleh berlaku. Seterusnya kita ingin berkongsi dengan para penonton ya, apakah rawatan ataupun kaedah yang boleh kita gunakan untuk membantu pasangan untuk berusaha untuk mendapatkan zuriat ya. Kerana kita nak membantu pasangan yang selama ini mungkin dah lama menangis dalam diam. Kita cuba untuk membawa kepada pasangan untuk kita membawakan tangisan seorang bayi kepada pasangan semua ya. Jadi itu pengenalan daripada saya. Jadi saya terus kepada soalan pertama ya, saya nak kemukakan kepada Dr. Alia ya. Jadi doktor, bila kita sebut tentang masalah ketidaksuburan ni, dia adalah satu kontra kepada kesuburan ya. Dia ada dua perkataan di sini, kesuburan dengan ketidaksuburan ya. Jadi saya mohon untuk doktor terangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan kesuburan dan juga ketidaksuburan ini, kepada siapa ia boleh berlaku ya, dan saya mohon kalau boleh doktor mungkin ada statistik ya berkaitan dengan ketidaksuburan ini di dalam negara kita. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada para pendengar kita. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya lah untuk sama-sama share ilmu pada petang inilah. Okey, so betul topik isu kita pada hari ini adalah isu yang hangat, iaitu berkenaan dengan ketidaksuburan, dan isu ni memang telah menjadi stigma dalam masyarakat kita. Dan lebih ramai orang prefer untuk pendam masalah ini daripada ingin mendapatkan bantuan. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan kesuburan dan apakah itu maksudnya tidak subur. Kesuburan ni maksudnya apabila pasangan yang telah berkahwin senang ataupun mudah cepat untuk mendapat anak setelah mencuba dalam masa 1 tahun. Manakala ketidaksuburan menurut Takrifan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO adalah apabila pasangan suami isteri yang telah berkahwin masih lagi belum mendapat zuriat setelah menjalinkan hubungan seksual yang kerap tanpa sebarang amalan perancang keluarga sekurang-kurangnya selama 12 bulan ataupun 1 tahun. Dan masalah subfertility ataupun ketidaksuburan ini juga terbahagi kepada dua lah. Yang pertama iaitu subfertility primer, yang mana tidak ada kehamilan pernah berlaku sebelum ini ataupun dalam arti kata lain pasangan itu tidak pernah hamil. Okey, manakala subfertility sekunder pula adalah apabila pasangan yang pernah hamil sebelum ni ataupun pasangan yang mungkin pernah ada mendapat anak tetapi sukar untuk hamil semula. So ini diklasifikasikan sebagai subfertility sekunder. So dua masalah ini menurut Persatuan Kesihatan Dunia WHO boleh dikategorikan sebagai satu penyakit, dan sekiranya penyakit tentulah ada rawatannya. Selain daripada itu, ia juga boleh dikatakan masalah ketidaksuburan ini ia memberi kesan kepada kesihatan organ sistem reproduksi manusia, dan juga ia juga turut memberi impak kepada emosi dan juga kesihatan mental pasangan itu sendiri. Apabila pasangan mempunyai masalah ketidaksuburan, secara tidak langsung pasangan ini mempunyai masalah emosi, tertekan, mudah berasa marah dan bersalah apabila setiap bulan menunggu untuk hamil. Dan ini secara tidak langsung memberi kesan yang stres kepada pasangan tersebut dan memberi kesan kepada kesihatan seksual mereka sendiri.
So apabila mereka mengalami mental stress dan masalah kesihatan seksual ni, mereka kurang ataupun tak ada mood untuk bersama dengan pasangan, dan ini akibatnya akan lagi terukkan lagi masalah ketidaksuburan itu sendiri. So kalau kita tengok, dia adalah satu kitaran yang tidak sihat ataupun vicious cycle lah. So that's why dia sangat penting untuk kita segera mendapat rawatan sekiranya kita mengalami masalah ini. So sedikit latar belakang lah tentang masalah ketidaksuburan ni. So secara globalnya, seluruh dunia, peratusan pasangan suami isteri yang mengalami masalah ini adalah sebanyak 15%. Dan di Malaysia pula, masalah subfertility ini semakin meningkat daripada 6.9% pada tahun 2004 meningkat ke 8.6% pada tahun 2014, dan kini boleh diunjurkan lebih kurang mencecah 10 hingga 12%. Dan pada tahun 2018, kadar kesuburan wanita yang berumur 15 hingga 49 tahun adalah 1.8, yang mana ia lebih kurang berbanding pada tahun 2017 iaitu 1.9, dan ia merupakan kadar kesuburan yang paling rendah lah bagi Malaysia pada masa kini. Dan selain daripada itu, tahap kadar penggantian anak pun, maksudnya sekarang ni semakin kurang, iaitu kurang daripada 2, yang mana membawa maksud kebolehan wanita untuk melahirkan anak bagi menggantikan dirinya dan pasangan sekarang ni adalah kurang daripada 2. So bila kita tengok statistik ni, kita nampak ia adalah merupakan perkara yang serius sebenarnya, dan perlu diambil berat lah untuk kita tackle masalah ini. Sekiranya kita tidak mengambil langkah yang perlu, ia mungkin akan menyebabkan Malaysia menjadi negara yang berpendudukan warga tua sebelum tahun 2030. Itu saja untuk menjawab soalan moderator tadilah. Okey, terima kasih diucapkan kepada doktor ya. Jadi kita tahu tadi bahawa ketidaksuburan ni ada dua lah doktor ya. Subfertility primer dan juga sekunder ya. Dan kita, walaupun kita mungkin telah pun dapat anak ya, cahaya mata pertama, kita juga sebenarnya ada boleh kita pun sebenarnya kalau nak menunggu zuriat kedua tu, yang setengah orang tu ambil masa yang agak lama doktor ya. Itu yang kita panggil sebagai secondary subfertility ya. Dan kalau ikut tadi boleh dikatakan kadar kesuburan juga semakin berkurang, dan kadar kelahiran juga semakin berkurang ya. Jadi dua perkara itulah yang perlu kita ambil daripada definisi dan juga statistik yang telah doktor maklumkan tadi ya. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ya, sidang hadirin ya, kita mohon Dr. Priya terangkan kepada kita ya, seberingkaslah ya, berkaitan dengan sistem pembiakan lelaki dan juga wanita. Jadi ini kita tunjukkan ya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita mohon doktor terangkan seberingkas kepada kita. Silakan doktor. Selamat petang. Terima kasih sebab menjemput saya untuk kongsikan saya punya pengalaman dengan saya punya ilmu pasal masalah kesuburan ni. So sebelum saya memulakan, saya akan terangkan sikit pasal reproductive system seorang lelaki dan juga reproductive system seorang wanita. So the female reproductive system ataupun reproductive system seorang wanita macam di gambar ni, biasanya bila seorang suami isteri, seorang pasangan bersama, kita akan nampak dekat kawasan tepi dia ada dua ovari dekat sana. So masa time waktu subuh, salah satu telur akan terlepas daripada ovari ni, and dia akan turun dekat pertengahan fallopian tube. So bila bersama dengan lelaki itu akan keluarkan air mani dia akan masuk ke dalam dekat dengan cervix seorang perempuan. So kalau tidak ada halangan dari cara fizikal ataupun daripada cara hormon, air mani sperma tu akan naik ke dalam cavity dia, naik ke tempat uterus dan akan naik ke atas ke fallopian tube tu. Dekat situlah embrio tu akan jadi, dan lepas tu dia turun ke cavity uterus tu. Dan daripada time tu lah baby tu akan membesar, dan sampai 10 bulan dan seorang perempuan tu akan bersalin. So itulah basic anatomy untuk untuk reproductive system seorang wanita. Okey. Jadi saya teruskan kepada soalan yang seterusnya. Saya nak tanya kepada Dr. Alia ya. Jadi kita tadi dah dengar ya seberingkas ya berkaitan dengan sistem pembiakan
wanita daripada Dr. Fia. Seterusnya kita nak lihat apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah ketidaksuburan ini. Jadi soalan ini saya nak tanyakan kepada Dr. Alia, kerana seringkali kita dapati berlakunya saling salah menyalah si isteri menyalahkan suami, si suami menyalahkan isteri, mentua menyalahkan menantu dan sebagainya lah. Ini perkara yang seringkali berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi kita nak lihat apakah dari segi perubatan apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah ketidaksuburan ini yang bukan saja berlaku kepada wanita tetapi juga kepada lelaki. Silakan Dr. Alia. Okey, ya saya setuju dengan apa yang Puan Sri cakap tadi. Isu ni punca dia kita selalu menyalahkan salah suami ke, salah isteri ke. Okey, based on dari segi klinikal lah sebenarnya terdapat beberapa faktor. Kita boleh bahagikan kepada faktor suami sahaja iaitu dalam 30%, faktor isteri dalam 30% dan juga faktor suami dan isteri 30% dan juga selebihnya dalam 10% adalah tidak diketahui punca. So kalau dalam faktor suami, apa yang kita lihat sebenarnya? Punca sebenarnya tidak subur adalah masalah sperma itu sendiri dari segi kuantiti, bilangan dan kualiti sperma yang boleh menyumbang kepada faktor ketidaksuburan. Jadi apakah punca-punca yang menyebabkan kualiti sperma atau kuantiti sperma ini kurang? Yang pertama adalah persekitaran. So persekitaran kita contohnya pemakanan. Macam hari ni banyak orang suka makan fast food, makanan yang berminyak dan sebagainya. So pemakanan ini boleh menyebabkan penyakit obesiti, kencing manis dan ini memang boleh menyebabkan kualiti dan kuantiti sperm itu menurun. Selain itu kita tengok sekarang ni gaya hidup, culture, ramai orang muda suka pergi gym dan sebagainya. So ada certain remaja ataupun peminat gym yang suka mengambil steroid. So kadang-kadang pengambilan steroid ini juga boleh efek kepada hormon dan menyebabkan kualiti dan kuantiti sperma menurun. Selain itu gaya hidup kita pada zaman sekarang ialah zaman sekarang kita bekerja keras, pulang lewat ke rumah, so stres ni boleh menyebabkan kita kurang untuk bersama dengan isteri ataupun bersama dengan pasangan. Dan menurut kajian sekiranya bersama bersama mengadakan hubungan sekali seminggu, peratusan untuk hamil adalah dalam 13%. Dadanya kuantiti itu meningkat dalam 2 hingga 3 kali seminggu. So peratusan untuk hamil adalah dalam 33%. So lagi kerap bersama lagi meningkatlah possibility untuk hamil itu. Selain daripada itu, itu faktor persekitaran lah. Dan juga lagi satu adalah merokok. So merokok ni ramai kita tengok orang merokok, sebenarnya merokok memang boleh memberi kesan yang serius kepada kualiti dan kuantiti sperma itu sendirilah. So kepada mereka yang merokok tu better untuk stop sebab ia boleh efek kepada kesuburan juga. Selain daripada faktor persekitaran, so ada juga faktor yang kedua iaitu faktor jangkitan kuman. So kalau jangkitan kuman ni seperti jangkitan seksual, hubungan seks bebas dan sebagainya mudah untuk terkena penyakit kelamin seperti chlamydia, gonorrhea, HIV, syphilis dan sebagainya lah. So penyakit-penyakit ini boleh menyebabkan saluran penyampaian sperma itu tersumbat. So bila saluran penyampaian sperma itu tersumbat, so boleh menyebabkan ketidaksuburan. Tapi kadang-kadang bagi pihak lelaki, masalah jangkitan kuman ni dia tak ada symptoms. Cuma bila dia mungkin datang dengan kita dengan masalah tidak subur dan bila kita buat ujian dan sebagainya baru kita tahu punca dia mungkin sebab jangkitan seksual dan sebagainya. Okey, selain daripada itu jangkitan kuman lain contohnya bergok ataupun mumps orchitis lah. So dalam 25% lelaki dewasa ada mengalami masalah penyakit ini dan ini juga boleh efek kepada kualiti sperma itu sendirilah. Okey, kita tengok next slide. Okey. Macam saya cakap tadi, saluran penyampaian sperma kalau ada tersumbat dekat saluran penyampaian sperma itu juga boleh menyebabkan ketidaksuburan lah yang mana kurangnya sperm dan juga kualiti sperm sendiri. So saluran penyampaian sperma ni boleh tersumbat akibat daripada jangkitan kuman
ataupun masalah anatomi itu sendirilah. Dan yang terakhir adalah masalah hormon. So masalah hormon ni boleh jadi disebabkan oleh genetik, ubat-ubatan, contohnya ubat kemurungan ataupun depression, and then rawatan lah seperti kemoterapi dan radioterapi. So ini pun boleh menyebabkan kurangnya kualiti dan kuantiti sperma itu sendiri. Okay, next slide please. Okey, so itu faktor suami lah secara ringkasnya. Faktor isteri pula, apa punca faktor isteri? So faktor isteri pun menyumbang kepada 30% jugalah masalah ketidaksuburan. So faktor isteri yang paling utama sekali adalah telur tidak matang. So banyak klien kita datang dekat kita dengan masalah telur tidak matang lah, iaitu mostly dalam 25%. So mengapa telur tidak matang? Antara faktor pertama adalah faktor umur. Kalau sekarang ni, pada zaman sekarang kebanyakan lebih memilih untuk berkahwin lewat lah untuk mengejar karier dan sebagainya. So menurut kajian, taraf kesuburan wanita mula menurun apabila berumur 32 tahun dan menurun secara mendadak pada umur 37 tahun. So faktor umur juga memainkan peranan penting lah dalam kualiti telur itu sendiri. Dan selain daripada itu, gejala PCOS. So PCOS ni ada simptom-simptomnya, contohnya haid yang tidak teratur, and then haid yang terlampau banyak ataupun terlampau sikit, berat badan yang meningkat dan sebagainya. So gejala ini boleh juga menyumbang kepada telur yang tidak matang dan akibatnya ketidaksuburan pasangan itu sendirilah. So sekiranya ada gejala-gejala macam ni, memang dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan supaya kita boleh cegah dari awal. Selain daripada faktor ini, contoh yang lain seperti mental stress, tekanan perasaan dan sebagainya, kesihatan fizikal seperti obesiti ataupun terlampau aktif bersukan. Terlampau aktif bersukan ni maksudnya kalau seorang wanita itu dia mempunyai BMI yang dah rendah ataupun dalam kata lain dia badan kurus dan dia terlampau aktif bersukan. So ia juga boleh menyebabkan telur itu tidak matang. So kita kena maintain BMI ataupun berat badan yang normal. Tidak boleh terlampau kurus dan tidak boleh terlampau tinggi sangatlah berat badan tu, boleh menyebabkan telur tidak matang. Dan masalah lain seperti masalah kelenjar thyroid. So kalau ada simptom-simptom masalah thyroid juga boleh mendapatkan rawatan sebab ini juga boleh menjadi punca telur tidak matang. Okay, next slide. Okey. Yang kedua adalah masalah saluran fallopian tersumbat lah. Ini sama macam pihak lelaki tadi. Puncanya boleh jadi disebabkan oleh jangkitan kuman macam penyakit kelamin, chlamydia, gonorrhea, sifilis semua kan. Selain daripada itu, pembedahan terdahulu. Contohnya mungkin pernah buat pembedahan sama ada bersalin ke, buang ketumbuhan dan sebagainya. Kadang-kadang daripada pembedahan tu sekiranya tidak dijaga dengan elok boleh menyebabkan jangkitan kuman. Dan akibat jangkitan kuman ini boleh menyebabkan tisu parut yang menyebabkan blok kepada saluran fallopian tu sendirilah. Dan lagi satu punca masalah fallopian tersumbat ni adalah endometriosis. Endometriosis ni adalah satu topik yang lagi besar. Ia sejenis penyakit lah yang mana ada simptom yang mana radang yang menyebabkan tisu parut dalam saluran fallopian tube. So ini pun boleh menyebabkan fallopian tube tersumbat, menyebabkan tidak subur lah. Dan yang ketiga adalah anatomi rahim yang tidak normal. Anatomi rahim yang tidak normal ni mungkin daripada lahir ada yang mempunyai satu saja fallopian tube ataupun masalah-masalah yang lain kan. So selalunya kadang-kadang apabila kita tak pernah cek seumur hidup, so kita tak tahu. Sehinggalah mungkin kita mempunyai masalah ketidaksuburan, bila kita buat scan dan sebagainya baru kita tahu kita mempunyai masalah anatomi rahim yang tidak normal dan boleh menjadi punca untuk tidak subur lah. Okay, so saya rasa, okay, next slide please. Okay, so selain daripada tadi faktor suami, faktor isteri, faktor suami dan isteri maksudnya simptom yang suami ada, faktor-faktor yang suami ada mungkin sperm yang kurang dan juga telur isteri tak matang pun ada juga, itu dalam 30%, dan lagi 10% ada pasangan yang datang dekat kita bila kita buat test dan sebagainya tak ada masalah dari segi klinikal. Tapi walaupun tak ada masalah dari segi klinikal, sekiranya mengambil masa untuk hamil dan perlu mendapatkan rawatan dengan segera. Okey. So saya serahkan kembali kepada puan moderator. Okey, terima kasih kepada
Dr. Alia ya, daripada penerangan yang telah diberikan oleh doktor tadi jelas menunjukkan kedua suami dan isteri sebenarnya masing-masing ya mempunyai faktor-faktor ataupun punca-punca yang menyumbang kepada masalah ketidaksuburan pasangan ini tadi. Jadi kalau lelaki kita boleh tengok ya berapa faktor yang diberikan oleh doktor tadi, antaranya faktor kualiti sperma, kalau wanita mungkin masalah telur yang tidak matang ya, dan juga masalah saluran tube fallopian yang tersumbat. Ia juga mungkin disebabkan oleh anatomi rahim yang tidak normal ya, dan obesiti dan juga stres lah. Jadi saya nak menarik perhatian para penonton semua. Salah satu juga masalah yang kita boleh kaitkan dengan masalah ketidaksuburan ini adalah berlakunya masalah kitaran haid yang tidak teratur ya, ataupun tidak normal, yang mana kalau kita sedia maklum dan sedia fahami bahawa kitaran haid inilah menjadi penyebab lah ataupun membolehkan seorang wanita itu untuk hamil ya. Jadi kita mohonlah penjelasan daripada Dr. Priya, boleh terangkan kepada kita dengan lebih jelas dan terperinci berkaitan dengan kitaran haid wanita ini, dan apakah simptom-simptom haid tidak teratur ini yang boleh wanita kalau dia alami dia tahu, oh aku ni sebenarnya tak normal ya, so dia boleh ambil tindakan ya, langkah dapatkan rawatan dan sebagainya. Jadi silakan doktor, kita mohon doktor untuk ulas berkaitan dengan persoalan ini. Okay, so badan kita ni memang very satu organ yang unik lah. Kalau kita ada satu masalah perubatan, dia memang akan menunjukkan salah satu tanda untuk kita kenal pasti dan untuk ambil action yang sepatutnya. So sebelum saya terangkan pasal simptom-simptom yang mungkin akan menunjukkan kita yang kita ada masalah dengan haid kita, saya akan terangkan sikit pasal apa definisi menstruation dengan menstrual cycle dulu. Sebab ramai perempuan macam saya, bila saya jumpa pesakit dekat klinik, mereka tak faham apa maknanya the period and also apa maknanya menstrual cycle. So kalau menstrual cycle itu adalah beberapa hari pertama period sampai 1 hari sebelum next period, itulah waktu menstrual cycle. So menstrual cycle yang normal adalah antara 21 hari sampai ke 35 hari. So mana-mana menstrual cycle yang kurang pada 21 hari dengan menstrual cycle yang lebih pada 35 hari, itu memang adalah menstrual cycle yang tidak normal. Boleh kita teruskan ke next slide? Okay, so selain pada kitaran period cycle, kita pun boleh dapat tahu kita ada masalah ketat daripada warna period kita. So biasa seorang wanita yang masa mula period mungkin dia akan ada macam black spots, dark spots. Itu memang normal permulaan period kita, dan mungkin dalam 3 hari sampai ke 14 hari kita akan period yang warna biasa, warna merah. So kalau warna dia berlainan ataupun dia punya bau berlainan, dan kita tahu mungkin ada satu masalah. Sebab macam Dr. Alia terangkan tadi, kadang-kadang salah satu kita punya punca tidak kesuburan kita adalah jangkitan kuman. So kalau seorang wanita tu mengalami penyakit macam bacterial vaginosis, kita kata salah satu penyakit bakteria, dan warna cecair itu atau darah dia akan warna kelabu. Kalau dia warna merah jambu, pink color, itu mungkin tanda dia kekurangan darah. So kita punya warna darah kita akan menunjukkan yang kita mungkin ada masalah, salah satu masalah, dan kita boleh ambil rawatan yang patutnya untuk baikkan ataupun meningkatkan chances untuk kita mengandung balik. Can we proceed to the next slide please? Okay. So selain pada warna haid kita pun boleh tahu kita ada masalah ketat daripada simptom segugut. Biasa setiap bulan ramai perempuan, especially muda sampai ke berumur juga, akan mengadu mungkin ada macam tidak keselesaan dekat bahagian bawah perut. So itu yang kita panggil dysmenorrhea dalam medical terms, ataupun segugut dalam bahasa biasa. So segugut dia ada primary dengan dia ada juga secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea adalah simptom yang biasa yang seorang wanita mungkin akan mengalami dalam hari pertama ataupun hari kedua, paling lama hari ketiga menstruasi. Tapi kalau kita mengalami sakit segugut 1-2 hari sebelum period, and dia akan mungkin tahan lebih pada 3 hari, itu mungkin menunjukkan kita ada satu masalah. Dan lagipun sakit tu, kalau sakit tu memang dekat bahagian perut sahaja, itu mungkin simptom yang normal. Tapi kalau sakit tu memang turun ke bawah belakang, ke bawah kaki, mungkin seorang wanita tu mungkin mengalami penyakit macam endometriosis. So macam saya cakap tadi, so primary dysmenorrhea tu normal, secondary dysmenorrhea tu memang tak normal. Mungkin dia ada sebab endometriosis, fibroid juga, ataupun jangkitan kuman dekat
rahim dia. Next slide please. Okay, so bila kita cerita pasal menstrual cycle, maknanya kita punya duration of period tu, kita ada banyak terma dia. Kita ada macam amenorrhea, maknanya period yang tak datang. Oligomenorrhea, maknanya period yang jarang datang. Polymenorrhea, period yang kerap berlaku, that means kurang pada 21 hari, setiap 21 hari ataupun kurang pada itu dia akan mengalami period. Period yang lebat, period yang ringan. Pertengahan period pun dia ada pendarahan. Macam tadi dah cakap, segugut. Ada orang juga dia datang period tapi dia tak ada ovulasi ataupun tak ada ovulasi dengan tak ada period juga. Boleh kita proceed next slide please. So saya akan terangkan dengan lebih lanjut each symptom tu. So bila kita cerita pasal polymenorrhea, apa maknanya polymenorrhea? Ini adalah satu terma yang kita mengatakan period cycle, menstrual cycle seorang wanita tu kurang pada 21 hari. Maksudnya mungkin setiap 15 hari, setiap 21 hari dia akan dapat period dia. So ini adalah satu simptom yang tidak normal. Apakah punca-punca dia? Mungkin seorang wanita yang mungkin akan menopause. Kadang-kadang ini juga adalah tanda polycystic ovarian syndrome. Tanda macam ada masalah dengan dia punya ovulasi, hormon yang kurang ke lebih sebab exercise terlebih banyak ataupun sebab masalah pemakan macam anorexia nervosa, bulimia ataupun masalah thyroid, hypo ke hyper juga. Kalau oligomenorrhea maknanya itu period yang datang lebih pada period menstrual cycle yang lebih pada 35 hari ke atas. Maknanya cycle ni mungkin 45 days ke 44 hari, 50 hari, maknanya lebih pada 35 hari setiap dia period akan datang. So ini pun dia punya punca lebih kurang sama tapi more tu hormonal imbalance macam thyroid disorders, PCOS juga, orang yang akan menopause, bakal menopause ataupun sebab bersenaman lebih. Boleh kita proceed next slide please. Okay. Apa maknanya amenorrhea? Amenorrhea maknanya tidak datang period langsung ataupun tidak datang langsung. 5% wanita yang dalam peringkat umur yang boleh mengandung akan mengalami masalah macam ni amenorrhea. And kita ada primary amenorrhea dengan juga secondary amenorrhea. Primary amenorrhea makna seorang remaja lebih pada umur 16 tahun masih belum dapat period yang pertama. Itu primary amenorrhea. Secondary amenorrhea biasanya seorang remaja ke wanita yang pernah ada period tapi selepas tu dia berhenti. So punca dia macam kita terangkan tadi pun sebab hormon, exercise yang berlebihan, eating disorders macam anorexia juga. So kalau kita cerita pasal menorrhagia pula, itu maknanya period yang lebat. So biasanya seorang wanita, kita kalau ada pendarahan 5 pad ke bawah itu kira actually normal ataupun dia macam itu kira normal. Tapi kalau satu hari kita kena tukar pad kita 5 ke lebih, penuh basah ataupun ada macam darah beku, ini semua tanda-tanda period yang lebat. So apa dia punya sebab? Dia mungkin sebab structural problem macam fibroid ataupun polip ketumbuhan, sebab hormone imbalance, sebab hypothyroidism, hyperthyroidism ataupun juga polycystic ovarian syndrome. Penyakit lain yang mungkin pun akan menyebabkan menorrhagia adalah macam masalah buah pinggang ataupun masalah darah, pembukaan darah juga. Kalau menorrhagia itu bermaknanya antara each menstrual cycle period tu kita ada pendarahan. So punca dia pun sama juga, either hormonal ataupun sebab structure problem. Kalau hypomenorrhea maknanya period yang keluar sikit-sikit sahaja. So ini semua adalah tanda-tanda yang badan kita tengah mengalami satu masalah dan itu memang kita kena jumpa doktor dapat rawatan yang sepatutnya. Sebab semua simptom ni mungkin melambangkan penyakit yang akan affect kita punya kesuburan. Next slide please. Okay, kalau macam menopause pula, biasa untuk Asian women kita kata biasanya mereka akan menopause antara umur 44 sampai 48. So sesiapa yang, tapi ada segolongan kumpulan perempuan yang akan melalui premature menopause dengan early menopause. So, apa beza premature menopause, early menopause dengan menopause? Macam kata dia punya umur. Umur untuk menopause, anggaran dia 44 sampai 48. Kalau kita cerita pasal pasal early menopause umur 40 sampai 44, tapi kalau premature menopause adalah menopause yang berlaku sebelum umur 40. So ini juga adalah salah satu punca ketidakkesuburan antara wanita kita hari ini. Biasa tanda-tanda adalah macam period yang ringan, tidak regular,
dia akan dapat macam kepanasan pada waktu malam, walaupun buka aircon pun, walaupun sejuk dia rasa panas. So simptom macam menopause juga, tapi just umur dia pada umur sebelum 40. Boleh kita proceed ke next slide? So itu saja for moderator. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Priya. Jadi khusus untuk kaum wanita ataupun kepada suami, kepada ibu, kepada bapa ataupun kepada siapa saja yang menonton pada petang ini, saya kira itu banyak tips yang dikongsikan oleh Dr. Priya tadi ya. Kalau ikut catatan saya ada 9 ya. 9 tanda-tanda ataupun yang kita perlu cakna, kita perlu ambil tahu tentang diri kita. Kerana sebagai wanita darah haid ini satu petanda yang senang kita nak ukur ya. Senang kita nak lihat sendiri. Tadi daripada pertama kita boleh tengok daripada warna itu sendiri boleh tunjukkan tahap kesihatan kita. Dan kita kalau senggugut lebih 3 hari itu tak baik doktor ya. Ini saya cuma ambil poinnya saja ya. Dan kalau caran haid kita kurang daripada 21 hari dalam sebulan pun tak baik. Maknanya kurang 21 hari kita dah period lagi ya. Itu pun satu petanda yang tidak baik yang mana kita perlu mendapatkan rawatan ya. Dan kalau cycle kita melebihi 35 hari pun tak bagus untuk kita wanita. Dan sekiranya bagi anak remaja yang mana telah melebihi umur 16 tahun tapi masih belum datang period, masih belum datang haid, juga itu adalah punca-punca ataupun tanda-tanda yang boleh menyebabkan berlakunya ketidaksuburan. Dan sekiranya berlaku period yang sangat lebat ya, doktor kata heavy period, sampai 1 hari mungkin kena tukar ya, tuala wanita tu sampai berkali-kali sampai mengganggu kesejahteraan ataupun keselesaan hidup tu pun tanda-tanda kesihatan kita tidak berada pada tahap yang baik. Terusnya apabila berlaku tumpukan kecil ataupun darah period yang terlalu sedikit, dan akhirnya adalah menopause lah ya. Jadi saya kira sebagai wanita 9 ni kita senang nak ingat ya. Kalau tadi Dr. Priya share termsnya, saya pun pertama kali ya dengar tuan-puan ya petang ni ada macam-macam medical terms yang kita dengar, tapi kita ambil yang mudah, yang kita nak ingat, senang nak ingat ya. Jadi badan kita prihatin sendiri dan kita boleh periksa sendiri badan kita ya. Jadi seterusnya saya nak pergi kepada Dr. Alia, mungkin boleh kongsikan kepada kita. Kita dah tahu siapakah yang berisiko, iaitu lelaki dan wanita. Apakah punca-puncanya? Kalau wanita pula, kita dah tahu apakah simptom yang kita boleh buat pemeriksaan sendiri kepada diri kita melalui kitaran haid ini. Dan seterusnya kita nak tanya kepada Dr. Alia, bagaimana kita nak membantu ya pasangan-pasangan ya yang menghadapi masalah ketidaksuburan ini. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh klinik LPPKN terutamanya? Apakah kaedah-kaedah rawatan yang ada di dalam negara kita yang boleh dijalankan oleh pasangan yang menghadapi masalah ketidaksuburan ini? Silakan doktor. Okey. Apabila pasangan yang mengalami masalah ketidaksuburan ni berjumpa dengan kita untuk mendapatkan rawatan kesuburan, so ada beberapa ujian yang perlu dijalankan dululah sebelum kita memberikan rawatan kepada mereka. Yang pertama sekali, ujian kita perlukan ujian air mani suami. Yang tu untuk kita tengok kualiti dan kuantiti sperma pihak suami. Dan kedua, kita akan buat ujian hormon untuk pihak isteri untuk tengok sama ada telur matang atau tidak matang. Selain tu, kita akan buat juga ujian HSG ataupun imaging untuk tengok sama ada anatomi rahim dan juga saluran fallopian tube ada yang tersumbat atau tidaklah untuk pihak isteri. Dan juga kita akan buat ujian darah untuk cek ada tak jangkitan kuman ataupun masalah jangkitan penyakit kelamin bagi kedua-dua suami dan isteri lah. So selepas menjalani ujian-ujian ini dan kita akan mengenal pasti apa sebenarnya punca masalah ketidaksuburan pasangan itu. Boleh jadi sebab masalah sperma suami ataupun boleh jadi disebabkan telur isteri tidak matang ataupun kedua-duanya, ataupun boleh jadi sebab saluran fallopian tube yang tersumbat. So kita akan mencadangkan rawatan berdasarkan keputusan yang kita dapatlah. So terdapat 3 jenis rawatan yang disediakan di klinik LPPKN. Yang pertama adalah rawatan menggunakan teknik, kita panggil teknik konservatif lah, iaitu time intercourse. Time intercourse ni membawa maksud yang mana kita akan bagi ubat subur kepada isteri
untuk tujuannya adalah untuk mematangkan dan membesarkan telur. So kita akan bagi ubat tu mungkin dalam tempoh seminggu dan lepas tu isteri akan berjumpa dengan kita untuk kita melakukan ultrasound scan untuk kita mengukur saiz telur dan sebagainya. Dan sekiranya telur telah matang, kita akan bagi ubat untuk ovulasi dan kita akan bagi tempoh waktu untuk suami isteri bersama pada waktu subuh. Okey, itu metod yang pertama kita panggil time intercourse lah. Yang kedua adalah proses IUI. So proses IUI ni dia keberkesanannya lebih tinggi daripada metod yang pertama iaitu time intercourse. So treatment IUI ataupun permanian dalam rahim lah dalam bahasa Melayunya. So basically kita akan bagi ubat juga dekat pihak isteri untuk membesarkan dan mematangkan telur. Dan seterusnya, pada hari untuk kita menjalankan IUI, kita akan minta pihak suami untuk datang juga ke klinik dan untuk memberi sampel sperm kepada kita. So pihak makmal akan memproses sampel sperm tersebut dan juga kita akan suntik sperm tersebut ke dalam rahim isteri pada waktu dia subur. So dengan menggunakan kaedah ini, kita akan dapat memastikan sperm pada tahap yang optimum dan juga kita akan pastikan pada waktu itu isteri mempunyai sekurang-kurangnya 2 telur yang matang dan pada waktu suburnya kita akan cuba untuk senyawakan sperm dengan telur isteri tersebut. Okey, lepas tu kita akan bagi pesakit rehat untuk 2 minggu dan kita akan buat ujian kehamilan lah untuk cek sama ada berjaya ataupun tidak. So IUI ni peratusan untuk berjaya dia lebih tinggilah daripada yang pertama tadi iaitu time intercourse. Dan rawatan yang ketiga adalah bayi tabung uji ataupun IVF. So IVF ni dia adalah rawatan yang orang kata paling berkesan lah untuk masalah ketidaksuburan ini. Untuk IVF ni membawa maksud kita sama juga lebih kurang proses dia, kita akan bagi ubat untuk pihak isteri untuk matangkan dan besarkan telur, tapi beza IVF ni adalah kita akan melibatkan proses yang mana kita akan mengekstrak telur daripada kilang telur isteri tadi keluar. Ini adalah proses pemudahan lah, ada bius dan sebagainya. So kita akan keluarkan telur tersebut dan kita akan mengambil sperm suami pada waktu yang sama dan kita akan senyawakan telur isteri dan juga sperma suami tersebut dalam makmal pada waktu yang sama. So bila kita ambil telur dan juga sperma suami, kita akan senyawakan untuk menjadi embryo. So bila kita dah senyawa untuk jadi embryo, so contohnya lah isteri ada 8 telur. Kita dah berjaya besarkan 8 telur dan juga kita perlukan 8 sperma suami, kita akan senyawakan dan akan menghasilkan 8 embryo. Selepas ada 8 embryo tu, dalam 2-3 hari, kita akan cuba untuk masukkan maksimum 3 embryo ke dalam rahim isteri. Dengan tujuan untuk hamil lah. So apabila kita telah masukkan embryo ke dalam rahim isteri, kita akan bagi masa 2 minggu untuk isteri berehat dan kita kemudian akan membuat ujian kehamilan lah untuk tengok sama ada prosedur itu berjaya atau tidak. Tapi IVF ni selalunya kita akan suggest kepada pasangan yang mempunyai masalah yang serius, contohnya masalah sperma yang sangat kurang ataupun kualiti sperma yang rendah, ataupun masalah pasangan yang mempunyai kedua-dua fallopian tube yang tersumbat. Jadi kita akan cuba metod IVF lah. Tapi sekiranya anda mempunyai masalah yang mungkin telur tidak matang ataupun sperma yang mungkin kurang tapi boleh di-improve dengan ubat yang sepatutnya, kita mungkin boleh cuba step by step iaitu mungkin cuba metod yang pertama iaitu time intercourse. Sekiranya tidak berjaya, kita cuba metod yang kedua IUI dan sekiranya tidak berjaya, akhirnya kita akan cuba IVF. So saya tengok dekat luar sana banyak masyarakat kita yang terus assume kalau masalah ketidaksuburan ni kena terus buat IVF. So itu tidak benar lah. Banyak lagi rawatan lain yang mungkin boleh cuba sebelum terus pergi ke IVF. So itulah daripada saya serahkan kembali kepada Puan Moderator.
Okey, terima kasih Dr. Alia ya. Jadi kita nampak tadi dia ada beberapa peringkat doktor ya. Mana yang ada masalah ketidaksuburan tu dia tak boleh nak terus pergi kaedah kedua nak buat IUI contohnya ya. Ataupun terus nak pergi kepada IVF. Mestilah mengikut fasa-fasa dalam rawatan ataupun kaedah yang telah diperkenalkan di dalam perubatan kita. Cuma saya nak minta Dr. Priya, mungkin Dr. Priya boleh tambah sikit lah ya daripada kaedah-kaedah rawatan tadi ya. Biasanya lah ya kalau kita tengoklah dalam real case lah Dr. Priya biasa menghadapi ataupun berdepan dengan pasangan yang menghadapi masalah ketidaksuburan ini, berapakah tempoh masa yang diperlukan ya oleh pasangan ini? Maksudnya okey, sekarang saya nak mula dapatkan rawatan. Berapa lama, berapa fasa ya daripada saya mula tadi time intercourse, lepas tu saya nak pergi IUI, lepas tu saya nak pergi IVF, berapalah supaya kita nak pada pendengar kita ni dia bersedia dari segi mental ya. Silakan doktor, mungkin doktor nak tambah sikit. Okay, so biasa ramai pasangan yang datang untuk rawatan untuk kesuburan, macam Dr. Alia kata tadi, mereka semua ingat terus kita buat IVF, tapi actually bukan. Kita actually mula daripada basic. So yang basic yang kita mulakan adalah actually dapatkan sejarah pada couple. So kita kena mungkin dalam 1 jam, 2 jam tu kita akan mengeluarkan masa dengan pasangan. Kita akan tanya beberapa soalan yang penting untuk macam mengenal pasti dia ada masalah ke tak, macam yang fizikal ke ataupun yang daripada segi lifestyle dia ke, dia pernah ada penyakit. So itu yang history. Dan lepas tu kita pun akan buat pemeriksaan tubuh, macam kalau patient tu ada macam penyakit macam PCOS, mungkin dia akan ada ciri-ciri yang kita boleh identifikan. Kalau biasa untuk seorang lelaki dia memang tak ada physical punya ciri, tapi perempuan memang banyak perempuan akan ada macam PCOS ke thyroid disorder. So lepas tu kita akan buat ultrasound, HSG macam Dr. Alia dah terangkan. So proses untuk macam dapat history, untuk buat ujian, untuk dapatkan keputusan darah semua mungkin akan makan masa sebulan, 2 minggu sampai sebulan, tengok pada fasiliti yang kita ada. Lepas kita dah uruskan pemeriksaan dengan history, kita pula kena sekarang tengok apa masalah dia. So based on punca, so kalau kata punca tu macam dia mungkin pasangan yang tidak faham pasal menstrual cycle ke apa, so kita nak cuba cara yang normal, kita boleh kasih mereka tempoh 3 bulan untuk cuba ataupun berusaha dengan sendiri. Kalau kata dengan cara yang natural pun mereka memang tak boleh conceive, kita boleh cuba IUI. Dalam pihak kerajaan ke swasta, biasanya untuk IUI cycle kita actually benarkan 6 cycle. So setiap bulan 1 cycle, maknanya 6 bulan. Kalau kita cuba cara macam IUI, kita akan cuba maksimum pun 3 kali. So maknanya 3 bulan. So kalau IVF, so far pun dia punya percubaan tu 2 kali sama dengan isi. So kemungkinan, so kita tengok each level yang kita akan melalui. So kemungkinan masa yang kami tu mungkin from about 18 bulan sampai 2 tahun juga. Sebab kita pun kena pastikan kalau patient tu period dia memang regular, senang. Kalau dia irregular, kita kena buat rawatan. So tempoh dia memang akan makan masa. So yang paling penting untuk seorang pasangan tu adalah kesabaran. Dia kena faham proses ni memang akan makan masa. So sebab tu pun kita pun galakkan seorang pasangan kalau dia sudah kahwin 2 tahun dia belum ada zuriat, dapatkan maklumat daripada doktor, pemeriksaan. Jangan tangguhkan sebab lagi kita lewatkan proses dia, umur semakin naik, hormon kita masih bermasalah dan lagi lama kita akan ambil tempoh untuk dapat zuriat tu. So itu untuk betul kata untuk pasangan is very important, is dia punya mentality dia memang penting. Dia kena also faham yang bila kita tak subur tu, itu bukan macam satu orang kata macam curse ke, ataupun dia bukan satu, kita ni selalu stigmakan macam ada social stigma. Kalau kita tak ada anak, tak ada zuriat, kita ada pernah buat dosa ke apa-apa. So itu semua stigma yang actually tidak betul. Seorang pasangan kena faham kalau kita ada masalah, kita kena terima apa masalah tu dan melalui rawatan dia. Daripada segi kewangan memang ada banyak beza. Kalau macam cara normal, of course dia punya harga tak adalah lebih pada 100-200 untuk dapat rawat information daripada seorang doktor. Tapi kalau kita dah start buat ujian darah, kita dah start buat macam ultrasound, HSG test semua tu, mungkin beberapa ratus, dan setiap prosedur pun ada harga dia tertentu. Macam kalau IUI dekat bahagian swasta mungkin 800 sampai 1000 setiap kali kita buat prosedur dia. Kalau IVF permulaan bila kita nak harvest telur tu mungkin 15,000 sampai 20,000.
Dan bila setiap lagi cycle kita ulangkan, dia kurang sikit sebab telur tu sudah ada. So kita kena melalui proses untuk IVF, untuk injection sahaja. Itu mungkin macam 12,000, 15,000. ICSI tu lebih mahal sebab dia tu memang satu prosedur yang very terperinci, mana kita akan ambil sperma seorang lelaki tu, inject ke dalam telur. Bila baby tu dah jadi, baru kita akan implantkan dekat dalam rahim. Beza IVF dengan ICSI ni, IVF kita letak dua-dua telur dengan sperma keluar, biar dia cantum sendiri. Tapi yang ICSI ni, intracytoplasmic insertion, dia tu memang kita ambil sperma tu dan kita masukkan ke dalam. So lagi mahal lah prosedur dia. So segi kewangan, segi mental pun penting juga. Seorang pasangan tu memang dia kena faham lah yang ini satu journey yang kita kena ambil bersama-sama. Maknanya kalau pasangan tu datang untuk buat rawatan untuk kesuburan, bukan isteri saja yang datang ataupun bukan suami saja yang datang, tapi sepasangan. Untuk dapat seorang zodiak, kita perlukan suami dan isteri. So dia punya rawatan, dia punya ujian semua memang akan melalui sama-sama. Balik pada Puan Moderator. Okey, terima kasih Dr. Priya ya, jelas penerangannya tu ya. Jadi yang saya nak petiknya adalah rawatan ini adalah journey bersama-sama antara suami dan isteri, dan ia memerlukan kesabaran ya. Jadi bila doktor sebut tentang kos tadi, mungkin ramai juga saya pun menerima beberapa soalan daripada pendengar-pendengar kita di Facebook ya. Terima kasih kepada yang masih menonton dan juga yang bertanya. Ada yang bertanyakan tentang kos, jadi Dr. Priya dah jawab tadi ya. Mungkin saya nak tanya dengan Dr. Alia lah, sedikit soalan lagi kita nak tambah ya. Kalau di LPPKN sendirilah ya, kalau mereka pergi, adakah mereka juga akan dikenakan kos? Adakah semua rawatan ini ya sampai ke IVF tadi boleh dibuat di klinik LPPKN? Dan yang satu lagi yang saya nak tanya adalah bagaimana kita nak pujuk pasangan kita yang tak nak dapatkan rawatan ni doktor? Mungkin pengalaman doktor ya biasa berhadapan secara langsung dengan mereka yang mendapatkan rawatan. Silakan doktor kongsikan bersama kita. Okey, so yang soalan yang pertama tentang rawatan yang disediakan lah. So dekat LPPKN memang ketiga-tiga rawatan tu memang kita sediakan lah untuk para pesakit kita. So apa yang perlu buat, just call klinik kita saja untuk dapatkan appointment, dan daripada situ kita akan guide lah bila untuk datang untuk kita buat ujian, dan juga bila akan berjumpa dengan doktor untuk counselling, dan seterusnya kita akan decide lah method treatment yang paling berkesan untuk klien kita. Okey, soalan kedua tadi tentang cara untuk memujuk pasangan. Okey, ialah macam kita tahu kadang-kadang untuk mendapatkan zuriat ni bukan usaha sebelah pihak sahaja. Kedua-dua pihak perlu memainkan peranan untuk sama-samalah berusaha untuk menyelesaikan masalah ni. Macam kita dah discuss tadi, faktor punca pun kadang-kadang bukan sebelah pihak sahaja. Kadang-kadang boleh jadi dua-dua belah pihak, kadang-kadang tak ada punca langsung. So kita kena saling memberi sokongan lah. Antara tips dia contohnya, mungkin yang saya notice lah melalui pengalaman saya, pemahaman ataupun kesedaran tentang masalah ketidaksuburan itu adalah satu punca yang paling penting untuk kita mendapatkan sokongan daripada pasangan kita. So kita perlu dengan mendapatkan rawatan, kita sekurang-kurangnya kita dapat tahu punca kenapa kita tidak subur. Sama ada mungkin masalah sperm ataupun telur tak matang, puncanya kenapa? Sebab stres ke, pemakanan dan sebagainya. So bila ada pemahaman tu dari dalam diri kita ataupun dari pasangan kita, baru kita dapat memberi sokongan kepada mereka lah. Contoh macam pasangan kita, mungkin dia ada isu dia yang dia concern lah kenapa dia tak nak mendapatkan rawatan. So mungkin kita kena tackle benda tu. Mungkin dia ada masalah kesihatan dan sebagainya. So pentingnya untuk kita, nombor satu adalah pemahaman yang masalah ketidaksuburan ini boleh dirawat sekiranya mendapat rawatan yang betul. So kita kena pujuk lah, kita kena bagi tahu masalah ini ada penyelesaiannya. Dan nombor dua adalah kita kena perlulah juga untuk educate pasangan kita yang benda ini tidak perlu untuk menjadi stigma. Ia bukan satu benda yang orang kata macam Dr. Priya cakap is like curse ke ataupun death sentence ke apa. It's not, dia bukan pengakhiran ataupun dia ada penyelesaiannya. So kalau kita boleh buat pasangan kita itu faham tentang masalah ketidaksuburan ni, punca-punca dia apa semua, mungkin mereka lebih terpujuk lah untuk sama-sama dengan kita
untuk sama-sama mendapatkan rawatan ini. So itu mungkin salah satu method lah. Selain daripada itu, sokongan daripada ahli keluarga, rakan-rakan juga itu pun sangat penting lah untuk sama-sama encourage untuk mendapatkan rawatan. Saya faham kadang-kadang ada keluarga yang mungkin tak memberi sokongan. Keluarga kadang-kadang lagi, orang kata lagi pandang serong dan sebagainya. So sebab tu penting untuk mungkin dapatkan sokongan kawan yang dipercayai ataupun dapat sokongan doktor pun boleh. Apabila kita counselling, kita boleh sama-sama at least educate pasangan dan juga bagi sokongan tu lah, bagi support. Sebab saya faham bila mendapatkan rawatan subfertility atau rawatan kesuburan ni, dia memang boleh memberi tekanan lah, boleh memberi tekanan emosi, tekanan mental kepada pasangan itu sendiri, sebab akan menyebabkan kita rasa kurang keyakinan diri, rasa macam bersalah, rasa nak menyalahkan pasangan dan sebagainya. So sebab tu perlu dua benda ni lah saya rasa penting, iaitu education, iaitu kesedaran tentang masalah ketidaksuburan ni boleh dirawat, dan nombor dua adalah sokongan daripada orang yang dipercayai lah, sama ada keluarga, rakan-rakan ataupun pihak kesihatan seperti doktor sendirilah. So itu mungkin cara yang mungkin para pendengar boleh cubalah sekiranya mengalami masalah ketidaksuburan ini. Okey, terima kasih pada doktor ya. Itulah tips yang dikongsikan oleh doktor yang terlibat secara langsung kan. Jadi mungkin di kalangan kita ada yang menghadapi masalah ini, boleh gunakan ya. Jadi kita lengkapkan ilmu kita, dapatkan sokongan dan dapatkan juga rawatan ya. Jadi kalau kita tengok masalah ketidaksuburan ini sebenarnya sedang pun melanda kepada kebanyakan pasangan muda ya, golongan-golongan muda iaitu generasi Y kebanyakannya. Kalau kita tengok sama ada mereka memang memilih untuk mempunyai anak yang sedikit dan ataupun sebenarnya mereka memang mempunyai masalah ketidaksuburan ini mungkin disebabkan oleh faktor stres, kerja, perkahwinan yang lewat dan sebagainya ya. Jadi saya kira pasangan pun sebenarnya doktor, tanpa kita sedar mungkin dalam dia menangis itu sebenarnya mereka pun mengambil langkah-langkah ataupun mengambil inisiatif untuk berubat secara sendiri ya, secara tradisional. Kita dapati ada juga di kalangan kita yang mengambil ubat kuat ya, ataupun ubat tradisional terutamanya kaum lelaki bagi merawat masalah kelakian ataupun masalah ketidaksuburan di kalangan mereka ini. Dan kalau kita tengok pun sekarang ya, trend ya penjualan ubat ini adalah secara terbuka. Malah ada setengahnya dijual secara online ya. Kalau dulu mungkin dalam bentuk pil ya, biji ya, sekarang dalam bentuk cecair pun ada ya doktor ya. Dan kalau kita tengok ubat-ubat ini juga ada setengah tu dia siap tulis ya, lulus KKM, padahal tak lulus KKM pun ya, dan ubat-ubat ini adalah merupakan produk beracun ya. Jadi saya mohonlah nasihat daripada Dr. Alia ya kepada pasangan ya yang telah pergi. Sebenarnya mereka ni berusaha doktor, bukan mereka tak berusaha. Jadi apa nasihat doktor kepada golongan sebegini? Silakan doktor. Okey, nasihat saya lah. Yang pertama, bagus kalau pasangan sedar masalah ketidaksuburan itu boleh dirawat. Tapi penting juga untuk kita sedar untuk mendapatkan rawatan yang betul. Sekiranya kita ambil contoh ubat kuat ataupun suplemen lain yang kita tidak tahu apa kandungannya dan sebagainya. Nah, pertama dia boleh dia boleh menyebabkan ketidaksuburan tu lebih teruk lah. Yang mana contoh tuan-puan sedang mendapatkan rawatan daripada doktor contohnya, sedang makan ubat subur dan sebagainya, tiba-tiba ambil juga suplemen seperti jamu ke, ubat kuat dan sebagainya, ia boleh menyebabkan interaksi dengan ubat yang kita bagi tu, dan akibatnya boleh jadi ubat yang kita bagi tu tidak berkesan dan menyebabkan tak efektif lah rawatan yang kita bagi tu. Dan nombor dua, sesetengah pasangan daripada pengalaman saya lah, ada pasangan yang contoh dia tak subur, dia mengalami masalah ketidaksuburan. So dia ambil suplemen seperti ubat kuat, jamu dan sebagainya sebagai kaedah rawatan, dan dia cuba kaedah-kaedah lain ni lama. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun dan sebagainya. Apabila semua kaedah-kaedah tak berjaya, barulah akhirnya dia berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan yang betul. So bila berlaku benda macam ni, dah 10 tahun telah terbazir, macam kita discuss, macam kita bincangkan tadi,
faktor telur, kesuburan telur dan sebagainya sangat bergantung kepada umur. So bila kita dah buang masa 10 tahun dengan mencuba pelbagai suplemen dan sebagainya, baru kita mendapatkan rawatan yang betul. So ini akan pertama akan menyebabkan ketidaksuburan tu akan menjadi lebih teruk. Yang mana sekiranya tuan-puan mendapatkan rawatan treatment daripada rawatan yang betul pada awal, so kita dapat merawat dengan lebih berkesan lah. Tapi kalau kita dah jumpa baru nak dapatkan rawatan treatment lepas dah 10 tahun macam tu, so time tu kualiti telur pun dah tak cantik. Kadang-kadang kualiti sperm pun dah rendah dan sebagainya sebab faktor umur. So rawatan kita nak bantu pun kadang-kadang keberkesanannya tu kurang lah berbanding sekiranya tuan-puan boleh terus berjumpa dengan kita mendapatkan rawatan lebih awal daripada cuba pelbagai suplemen yang mungkin tak ada orang kata tak ada kelulusan dan sebagainya lah. So saranan saya kepada pasangan-pasangan di luar sana, memang saya nasihatkan sangat-sangat, memang betul ketidaksuburan ni ada rawatannya. Memang bagus kalau tuan-puan ada kesedaran tu, tapi tolonglah dapat rawatan yang betul. Rawatan yang betul boleh dapatkan sama ada daripada klinik kerajaan ataupun klinik swasta, klinik PPKN dan sebagainya, supaya kita dapat cegah masalah ni dengan lebih awal dan insya-Allah dapat kesan yang hasil yang lebih memberangsangkan lah dan dapat menimang cahaya mata. Okey, terima kasih doktor. Jadi kesimpulan tadi doktor nak sebut fast action, fast result ya. Jadi jangan kita buang masa dengan kaedah rawatan yang tak betul, kerana kesuburan ni dia berkait dengan faktor umur kita, dia berkait dengan kualiti telur dan juga kualiti sperma tadi ya. Sebelum saya tanya kepada soalan pada Dr. Priya, saya nak tanya sikit pada Dr. Priya ya. Ada yang tanya kepada kita ni daripada penonton ya. Dia tanyakan kepada kita, doktor, kalau buat rawatan kesuburan ni, adakah menyakitkan dari segi fizikal? Sakit ke doktor buat rawatan ni semua? Silakan Dr. Priya. Kebiasaannya rawatan ni semua tak adalah sakit sangat. Okay, saya tak boleh bohong, memang ada sakit sikit sebab bila kita nak buat certain prosedur kan kita akan masukkan alat ke dalam faraj ke apa-apa. Kalau patient tu ada masalah fizikal dekat dia punya tempat sulit tu, kemungkinan akan ada macam tidak keselesaan sikit. Tapi tak adalah sakit sampai very disturbing pain, tapi just ketidakselesaan sikit. Okey, ketidakselesaan lah doktor ya. Ayatnya macam kita nak derma darah pun ada orang ketidakselesaan juga kan, jarum tu kan ya. Sama macam kita nak vaksin kan doktor, vaksin untuk COVID-19 pun ada sedikit ketidakselesaan. Setengah orang kata tak ada apa ya, bergantung. Tapi insya-Allah ada peluang dan ruang untuk kita melakukan rawatan ya. Jadi terus saya pergi kepada Dr. Priya ya, soalan yang keempat kepada Dr. Priya ya. Selain daripada kita mencuba daripada kaedah klinikal dan perubatan ini ya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pasangan inilah secara semula jadi? Mungkin ada tips ke daripada doktor ya, mengubah cara hidup dan sebagainya. Mungkin doktor nak kongsilah kepada kita, bukan saja untuk masalah ketidaksuburan inilah, secara keseluruhannya untuk meningkatkan kesihatan kita. Silakan doktor. Okay, so untuk perempuan ataupun lelaki yang memang ingin ada seorang zuriat, ada beberapa tips yang kita boleh mengamalkan untuk kesihatan mental, fizikal badan kita. So saya akan mulakan dulu dengan tips daripada segi diet. Kita banyak jenis diet yang kita ada zaman sekarang, ada Atkins diet, kita ada yang keto diet. So far yang kita nampak yang diet yang paling bagus untuk orang yang ingin dapat zuriat adalah Mediterranean diet. So kalau kita tengok dekat slide tersebut, dia ada 5 kumpulan makanan dan ikut daripada segi piramid yang akan turunkan berapa jenis makanan, berapa kerap kita boleh makan dalam seminggu. Tapi sebelum saya ceritakan pasal jenis makanan, saya akan ceritakan pasal portion dulu. Bila kita nak makan sesuatu, kita akan ikut portion. So untuk just satu rujukan yang ringkas, kita boleh pakai tapak tangan kita. So kalau kita ikut Mediterranean diet pyramid ni, dia actually cadangkan kalau kita nak makan makanan macam daging merah ataupun manisan, itu dalam seminggu tu sekali ataupun 2 minggu sekali saja, tapi bukan setakat kekerapan tapi juga dia punya kuantiti, mungkin separuh tapak tangan kita kuantiti dia. Kalau kita cerita pasal telur, ayam ataupun produk dairy macam keju ke susu, dalam seminggu tu 1 ke 2 kali tu memang cukup untuk kita.
makanan laut macam ikan, cerita pasal makanan laut yang seafood yang lain, ataupun makanan yang memang penuh dengan omega 3 macam walnuts, almonds, kekacangan. Ini dalam seminggu kita boleh makan 3 kali ataupun lebih. Dia punya kuantiti pun separuh tapak tangan kita. Kalau kita cerita pasal whole grains, maknanya macam kita punya dal, legumes, buah-buahan, sayur. Bila kita cerita pasal healthy fats ni, actually fats daripada tanaman ya, ataupun herbs dan spices juga. Ini kita boleh makan setiap hari. Lepas tu kuantiti dia pun juga kita cerita pasal setiap serving. Bila kita makan mungkin lunch ke, makan waktu tengah hari, makan waktu malam, buah-buahan dengan sayur kita boleh makan 4 serving. Maknanya kuantiti dia 4 tapak tangan. Dan lagipun selain pada jaga makan kita pun kena exercise. So itu kalau boleh sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ataupun 7 kali seminggu. Boleh kita proceed dengan next slide. Next slide please. Okay, so macam cerita tadi pasal senaman. So apa yang kita boleh, bagaimana kita boleh jadikan senaman tu sebagai rutin harian kita. Satu, kita kena lakukan senaman yang kita minati. So maknanya kalau kita nak buat exercise yang akan membawa kesan pada kita, especially untuk patient macam yang ada hypothyroidism, patient yang ada PCOS, mereka kena kurangkan berat badan untuk meningkatkan success rate untuk rawatan kesuburan mereka. So dia boleh aktiviti macam aerobics, dia boleh buat yoga, aktiviti yang kita kata moderate intensity, brisk walking, exercise macam tu, tapi buat at least sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari ini bila buat aktiviti tu. Dia kena wajibkan aktiviti bersenaman tu juga. Dia kena ada macam orang kata goal setting, tetapkan matlamat. Kenapa saya nak buat sesuatu, apa saya punya goal at each end of each week. Okay. Satu lagi pun adalah sokongan. Macam kita kata journey untuk dapatkan seorang zuriat tu adalah satu journey yang seorang pasangan suami isteri akan menjalani. So exercise ni akan boleh jadi satu aktiviti yang seorang suami isteri boleh buat sama sekali, and then dia bukan setakat tolong untuk kasih kebaikan dari segi kesihatan, tapi juga dia akan eratkan perhubungan seorang suami isteri. They become better motivators for each other juga. Satu lagi pun berikan ganjaran. Mungkin 7 hari tu kita dah exercise 6 hari, kita dah diet 6 hari, satu hari kita boleh panggil cheat day. Maknanya kita boleh makan apa kita nak, kita boleh rehat hari itu. So satu ganjaran untuk diri kita sendiri. And also tambahkan ilmu. Hari ni kita ni semua orang ada internet access, semua orang ada smartphone. So kita nak dapatkan ilmu pun bukannya susah hari ni. So apa faedah yang kita dapat pada senaman macam ni adalah macam kurangkan berat badan, kuatkan tulang otot, kita kurangkan risiko penyakit diabetes, sebab salah satu punca tidak kesuburan juga adalah diabetes yang tidak dikawalkan. Kita meningkatkan kesihatan jantung dan juga kita meningkatkan paras hormon endokrin yang akan tolong untuk meningkatkan kebaikan kesuburan kita ni. Okay, next slide please. Next. Okay. Okay, so sebelum saya proceed dengan untuk kaum lelaki, satu lagi tu kita selalu cerita tadi pasal yang orang suka makan jamu, herb semua tu, tapi actually sebagai seorang doktor yang tolong patient merawatkan masalah kesuburan ni, kadang-kadang kita boleh pakai suplemen untuk tolong naikkan kesuburan ataupun meningkatkan chances untuk seorang pasangan untuk dapat seorang zuriat. So untuk pihak perempuan, subuh ke tak subuh, yang paling penting kita kena makan folic acid. Dan kita kena preparekan kita punya storage. So semua mana-mana jenama kita boleh pakai, tapi sekurang-kurangnya untuk 3 bulan kita kena makan at least 10 mcg folic acid. So itu kita akan primekan kita punya body, dan kita akan actually prepare kita punya storage dalam badan kita. So sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum kita cadang untuk mengandung, kita kena mula makan folic acid. Okay, so kalau untuk kaum lelaki, kalau dia ada masalah macam sperma yang tak cukup dalam segi kuantiti, ataupun dia ada masalah pelancaran, ataupun untuk dapat ereksi dia ada masalah, kita juga ada suplemen yang diluluskan oleh KKM. Okay, and mereka juga ada studies, research, sebab sebagai western medicine kita ni semua ubat kita dibuatkan didasarkan atas studies. So juga ada suplemen juga yang ada dasaran studies juga. So ada certain suplemen kita boleh pakai untuk tolong untuk meningkatkan kualiti sperma,
quantity dan juga erection seorang lelaki itu. So untuk seorang lelaki pun kalau dia nak meningkatkan dia punya kualiti sperma, dia pun kena jaga dia punya diet, kena exercise juga. Kalau boleh berhenti hisap rokok. So sekarang ni KKM adalah banyak klinik yang menawarkan servis untuk cara berhenti rokok. Macam kata tadi tu alternative medicine, tapi alternative medicine ni kena dengan doktor juga, bukan yang kita beli daripada kedai kecil-kecil, kedai runcit ke apa-apa. Ubat pun kita ada perubatan, tapi ubat tu pun macam kata dengan doktor punya advice. So inilah tips-tips yang kita boleh mengamalkan untuk meningkatkan kita punya chances untuk dapat seorang zuriat. Balik ke puan-puan moderator. Okey, terima kasih doktor ya. Banyak tips yang doktor kongsikan ya. Yang paling saya tertarik tadi Mediterranean diet tu, tengok makanan tu semua sedap ya. Jadi itu makanan yang bagus ya untuk kita amalkan. Doktor pun dah kongsikan ya dari segi portionnya dan juga jadualnya ya. Jadi bolehlah kita sama-sama usahakan ya. Dan pengambilan folic acid tadi ya amat penting lah. Biasa kita ambil folic acid doktor bila dah disahkan hamil baru kita ambil folic acid ya. Dan sebenarnya 3 bulan untuk kita ready ya, untuk kita hamil tu kita dah amalkan pemakanan folic acid ya. Dan sementara ni kita ada juga menerima pertanyaan daripada penonton kita ya. Pertanyaan ni saya nak tanyakan kepada Dr. Alia. Doktor, ada penonton kita yang bertanyakan ni ya, dia kata sering kali juga di kalangan masyarakat kita mengatakan masalah ketidaksuburan atau pemandul ini dikaitkan dengan faktor genetik. Contohnya dia kata mak dia pun tak ada anak ke, dia ni anak angkat ke ya, sebab tu dia pun tak ada anak ya. Jadi sejauh manakah kebenarannya faktor genetik ini mempengaruhi ketidaksuburan seseorang ataupun pasangan tersebut? Silakan doktor. Okey, soalan yang bagus lah. Adakah genetik boleh memainkan peranan dalam masalah ketidaksuburan ni? Bila genetik yang bermaksud macam contoh kalau maybe mak kita ataupun makcik kita, saudara mara kita kurang susah nak dapat anak, so adakah ia memberi kesan kepada kita? So jawapan yang saya boleh bagi adalah jawapannya adalah tidak ya, sebab masalah ketidaksuburan ini dia sangatlah individual, maksudnya dia sangatlah personal. Dia bila klien jumpa dengan doktor pun untuk mendapatkan rawatan, kita betul-betul kena check isteri dan suami, dia sangat individual, sama ada isteri tu masalah telur yang tidak matang ataupun suami punya masalah sperm. So kadang-kadang dia bukan bergantung kepada genetik yang kalau ahli keluarga kurang anak, kita pun boleh kurang anak. So jawapannya tidaklah, dia sangat individual. Dia bergantung kepada pasangan itu sendiri. Boleh jadi contoh kita tengok mungkin mak kita ataupun makcik kita tak ada anak ataupun mungkin anak 1, 2 atau sebagainya. Kita kena find out lah sama ada itu puncanya daripada mak kita atau mak kita ke ataupun boleh daripada pasangan dia ke. So benda tu sangatlah personal, sangatlah individualized bagi setiap pasangan. So untuk betul-betul kata macam ini adalah faktor keturunan, jawapannya adalah tidaklah. Sebab tu bila masalah tersebut ni, bila tuan-puan datang untuk mendapatkan rawatan, bila kita buat ujian dan sebagainya, baru kita tahu puncanya mungkin sebab telur tak matang ke, saluran fallopian tube tersumbat ke, masalah sperma ke, dan punca-punca itu, faktor-faktor itu berbagai puncanya, macam-macam boleh menyebabkan daripada faktor-faktor itu. Sebab tu penting kita identify dulu kenapa boleh jadi tak subur ni, dan supaya kita boleh tackle lah apa puncanya. So saya harap pendengar-pendengar di luar sana jangan macam assume oh ini adalah masalah keturunan ke apa ke, itu bukannya, itu dia adalah very personalized, very individualized lah masalah kesuburan ini. Okey, terima kasih doktor ya. Jadi saya pun nak pergi juga kepada Dr. Priya ya. Soalannya lebih kurang sama lah, masih lagi berkaitan dengan fakta ataupun mitos ya berkaitan dengan ketidaksuburan ini ya. Soalannya begini, suami saya suka sauna ya, sauna jadi kan panas dia kata ya, dan dia juga suka naik basikal ya, lately lah ya. Jadi adakah aktiviti seperti ini iaitu terdedah dengan panas yang melampau, maksudnya bersauna dan berbasikal ini boleh menjejaskan tahap kesuburan ataupun kualiti sperma suami saya? Silakan Dr. Priya. Memang salah satu sebab yang kita nampak antara kaum lelaki yang ada sperma yang tidak sihat ataupun kekurangan adalah sebab
kepanasan. So bila seorang lelaki mengambil bahagian dalam aktiviti macam sauna ataupun cycling, dia punya environment tu memang panas sangat. So sperma seorang lelaki tu orang kata dia punya proses setiap 3 hari ada zat yang baru yang dibuatkan. Padahal perempuan kan kita dilahirkan dengan telur kita. So bila seorang lelaki tu buat aktiviti yang panas macam ni, memang sperma tu boleh dijejaskan. So daripada segi kualiti mungkin dia akan rosak, dia denature sebab dia protein kan. Dan kadang-kadang pun kekurangan juga. So dia adalah salah satu faktor juga yang akan menjejaskan kualiti dan kuantiti sperma tu. Okey, terima kasih pada Dr. Priya. Jadi jelaslah jawapan yang diberikan oleh doktor tadi. Terima kasih. Jadi kita pun dah terima soalan daripada penonton. Jadi kita sekarang kita nak pergi kepada rumusan lah kepada hasil perbincangan kita daripada jam 2.30 tadi. Kita dah kenal pasti apa itu definisi ketidaksuburan, apakah punca-punca yang menyebabkan, apakah juga kaedah-kaedah rawatan yang disediakan, bagaimana tips untuk memujuk pasangan untuk mendapatkan rawatan, di mana kita nak mendapatkan rawatan, berapakah kos yang perlu kita sediakan sekiranya kita ingin mendapatkan rawatan di pihak klinik swasta, apakah persediaan-persediaan lain yang kita perlu lakukan Jadi saya kira sedikit sebanyak ilmu dan juga perkongsian daripada kedua doktor pakar kita pada petang ini telah pun memberi kita banyak ilmu dan bermanfaat kepada sidang penonton yang saya hormati sekalian. Jadi sebagai soalan terakhir penutup kepada Dr. Alia, saya nak Dr. Alia rumuskanlah sekali lagi apakah nasihat doktor kepada semua yang mendengar ataupun yang menghadapi masalah ini. Adakah masalah ketidaksuburan ini sesuatu yang terlalu asing adakah ia normal ataupun tidak normal? Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pasangan ini supaya mereka ini tidak lagi menangis dalam diam? Niat kita pada petang ini adalah untuk membantu pasangan-pasangan yang menghadapi masalah ini untuk segera mendapatkan kaedah rawatan yang betul. Silakan doktor. Okey, so rumusan saya pada hari inilah, so saya harap hasil daripada perkongsian ini kita dah share beberapa statistik tadi dan kita nampak masalah kesuburan di Malaysia ni meningkat, dan mungkin salah satu puncanya adalah ramai pasangan di luar sana yang takut untuk mendapatkan rawatan. Mungkin kita takut apa yang orang fikir, stigma, ataupun mungkin tunggu terlampau lama, tunggu bertahun-tahun baru akhirnya okey kita pergi mendapatkan rawatan. So saya harap hari ni kita boleh sama-sama share ilmu, punca dan sebagainya, dan saya harap kita dapat menggalakkanlah pasangan-pasangan di luar sana, kalau telah mencuba setahun sekiranya tidak berjaya, segeralah kita mendapatkan rawatan daripada doktor untuk segeralah kita mengenal pasti punca kenapa tidak subur dan mendapatkan rawatan-rawatan yang sepatutnya. Kebanyakan daripada pengalaman saya, klien-klien apabila mendapat rawatan kita kadang-kadang dah tunggu bertahun-tahun. Bila mendapat rawatan kita, insya-Allah boleh terus dapat zuriat. Hasil daripada usaha kita jugalah, kita sama-sama mendapatkan rawatan, kita sokongan daripada keluarga dan sebagainya. So akhirnya dapat zuriat juga. Daripada kadang-kadang kita tunggu, kita pendam, cuba selesaikan sendiri. So benda tu akan memberi stres, mengganggu emosi, kadang-kadang mengganggu hubungan suami isteri juga. So saya harap pendengar di luar sana, apa take home message hari ini adalah at least tahu masalah ketidaksuburan ini boleh dirawat. Dia bukanlah sumpahan lah, apa semua tu. Ia adalah sejenis penyakit yang boleh dirawat sekiranya kita tahu punca dia apa. So bila mendapatkan rawatan, insya-Allah kita pun usaha dan kita bertawakal dan memberi sokongan sama-sama kan dengan pasangan kita. So kadang-kadang boleh berjaya. So bila boleh berjaya dan sebagainya, so kita dapat selesailah masalah tu. Daripada kebanyakannya saya nampak pendam-pendam apabila dah hubungan tu, contohnya hubungan kesihatan mental, emosi ataupun hubungan suami isteri tu sini dah renggang sangat, baru mendapatkan rawatan. Kalau macam tu kadang-kadang dah terlambat jugalah. So better kalau sesiapa yang mengalami masalah ni jangan simpan seorang-seorang. Benda ni adalah sesuatu yang memang dah ditakrifkan oleh WHO sejenis penyakit, boleh mendapat rawatan. So jangan fikir apa yang orang fikir dan sebagainya. So saya harap juga melalui perkongsian ini kita dapat memberi kesedaran lah kepada masyarakat kita bahawa jangan supaya tidak meletakkan stigma kepada pasangan-pasangan di luar sana yang suka mendapat zuriat dan sebagainya. Okay, itu
Itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Priya ya. Dr. Alia, maafkan saya. Dr. Priya, saya terpaksa tanya juga satu soalan ni sebab dah tanya daripada penonton kan sebelum doktor bagi rumusan. Ada yang tanya, doktor, berapa jarak masa proses ICSI yang pertama dia buat dia tak berjaya dan dia nak mulakan dengan ulang yang proses kedua, berapa tempoh masa yang diperlukan? Dan sekiranya ia dilaksanakan, adakah persenyawaan ini boleh menghasilkan lebih daripada seorang bayi, doktor? Okay, kalau berapa kali kita boleh cuba, itu macam kata tadi, biasa mereka cuba 2, memang maksimum 3 kali. Jarakkan dia based on putaran cycle haid pesakit dengan rawatan dia, sebab bila dia dah buat rawatan tu lepas 2 minggu kalau kita periksa dia tak mengandung, then kita boleh teruskan pada next waktu period yang seterusnya juga. Tapi kalau kata pasal yang yang soalan ketiga, Puan Moderator, saya persenyawaan ini adakah boleh menghasilkan lebih daripada satu bayi? Ya, boleh, sebab biasanya kalau ikut yang bila kita buat prosedur ni, mereka akan letak 2 ataupun paling banyak pun 3 zygote kita panggil. So kadang-kadang kalau 2 ke 3 jadi, dia memang boleh jadi hamilan yang kembar ataupun triplet juga. Tapi kadar dia memang kurang sikit dibandingkan dengan kalau single pregnancy lah. Okey, terima kasih doktor. Aku sedia menjawab soalan daripada penonton tadi ya. Jadi saya teruskan kepada Dr. Priya untuk beri kita rumusan lah daripada pandangan doktor yang telah pun lama ya dalam bidang rawatan kesuburan ini. Silakan doktor untuk kita kongsikan bersama para penonton kita. Saya punya take home message untuk peserta-peserta hari ini adalah very basic take home message. Satu adalah you kena tolong know yourself, know your body, know yourself, recognize your symptoms. So seorang wanita, kita tanggungjawab kita kena faham, kita kena faham kita punya menstrual cycle. Kita kena faham apa normal, apa tak normal. So bila ada apa-apa yang tidak normal, tolong pergi jumpa doktor dengan secepatnya. Jangan pergi ambil jamu, cuba dengan cadangan orang lain, sebab kadang-kadang kita takut apa yang orang lain cadangkan mungkin akan actually lagi terukkan keadaan seorang pesakit tu. Second thing, macam Dr. Ali pun cakap, saya pun memang akan reinforce, tidak kesuburan ni bukan masalah daripada orang kena kesumpahan, dia bukan sebab kita pernah buat dosa ke apa-apa. All this are mitos. Secepat yang seorang tu boleh nampak dia ada masalah dengan kesuburan dia, please go and see a doctor as soon as possible. And number 3 is tolong lead a very healthy lifestyle. Maknanya daripada segi mental, tolong jangan jadi stres. Boleh tolong kena understand yang memang ada ramai orang kat luar yang boleh tolong pasangan tu. Kalau dari segi kewangan, ya memang prosedur IVF, ICSI, IUI ni memang very expensive. Tapi kalau sekarang ni EPF, KWSP, kita boleh pakai duit kita untuk bayar prosedur macam ni. Kadang-kadang tempat macam LPPKN akan subsidiskan certain procedures, ataupun juga ada macam NGO groups yang akan provide IVF tu untuk secara percuma juga. Tapi dia ada dia punya kriteria-kriteria dia. So semua orang kena faham yang masalah kesuburan ni bukan satu masalah yang kita kena melalui sendiri. Seorang suami, isteri, pasangan tu dia ada banyak orang yang boleh tolong dia, doktor, different financial bodies. So ini bukan satu journey yang mereka kena melalui seorang juga. So that's my message for the couples today yang mengalami masalah kesuburan. Okay. Terima kasih doktor atas nasihat dan perkongsian dan juga tips tadi ya. Saya suka, saya pun ilmu baru saya baru dapat petang ni, rupanya boleh keluarkan ya kita punya duit daripada simpanan KWSP untuk membuat rawatan kesuburan ya. Dan ada subsidi yang disediakan oleh LPPKN dan ada juga NGO support group yang kalau ada menepati syarat kita boleh mohon dapatkan rawatan tersebut secara percuma lah ya. Jadi sebenarnya secara kesimpulannya masalah ketidaksuburan ini adalah satu penyakit ya dari segi perubatannya. Ia adalah penyakit sama seperti penyakit-penyakit lain yang mungkin yang dah biasa dalam hidup kita seperti penyakit kencing manis, penyakit jantung ya. Tapi bila ada masalah ketidaksuburan ni, orang biasanya senyap, tak nak bagi tahu kan. Dia pendam seorang-seorang, dia menangis sama ada diri dia sendiri ataupun menangis bersama pasangan dia. Dan kita ambil lagi take home message daripada Dr. Priya tadi, kongsikan masalah tersebut ya dengan orang-orang sekeliling kita, dapatkan ya support ya, dapatkan ilmu
daripada orang sekeliling, sama ada daripada rakan-rakan, daripada keluarga, dan yang paling penting daripada doktor lah, yang insyaAllah ya boleh membantu menyelesaikan masalah kita tersebut. Doktor juga ada sumber-sumber yang boleh didorongkan ya, seperti subsidi LPPKN dan juga bantuan daripada NGO tersebut lah. Dan sebagai masyarakat juga, saya kira sebagai sebuah masyarakat yang prihatin dan masyarakat penyayang, kita juga perlu membuang stigma negatif masyarakat. Kita sendiri tidak perlu untuk kita menghina atau merendahkan ya pasangan yang masih belum dikurniakan zuriat ya, kerana setiap orang itu mempunyai journey ya mereka sendiri. Jadi keywordsnya adalah support, berusaha dan juga berdoa lah. Setelah kita melakukan semuanya ini, kita serahkanlah ya kepada Yang Maha Esa untuk membantu kita merealisasikan impian kita untuk mendengar tangisan bayi ya, bukanlah kita menangis dalam diam ya. Jadi sebelum saya akhiri sesi perbincangan kita pada petang ini, secara rumusannya saya ingin berkongsi ya juga kajian yang dilakukan oleh LPPKN ya. Daripada kajian yang dilakukan pada tahun 2018 menyatakan bahawa faktor yang menghalang keluarga untuk mencapai saiz keluarga yang diingini ini ada 4 ya. Yang pertamanya adalah keadaan kewangan ya, menyebabkan ramai pasangan muda sekarang memilih untuk memiliki bilangan anak yang kecil ya. Yang keduanya perkahwinan yang lewat ya. Jadi perkahwinan yang lewat ini juga memendekkan tempoh kesuburan pasangan. Dan yang ketiga, faktor ketiga adalah sukar mencari pasangan hidup, yang mana 36% wanita menyatakan mereka lewat kahwin kerana sukar mencari pasangan hidup, dan lelaki juga ada menyumbang kepada faktor ini, itu sebanyak 18%. Dan yang keempat adalah masalah ketidaksuburan, iaitu melebihi 30% ya, wanita menghadapi masalah untuk hamil meskipun mereka aktif, termasuk juga dialami oleh golongan lelaki ya. Jadi rumusan daripada sisi perbincangan kita pada petang ini yang saya ingin tekankan ya kepada para penonton sekalian, bahawa kadar kesuburan ini dia akan memberi kesan kepada pembangunan bangsa dan juga pembangunan sesebuah negara ya. Dan kadar kesuburan yang pesat ini juga sebenarnya akan mempercepatkan proses penuaan negara. Jadi negara dijangka mencapai negara tua menjelang tahun 2030 ya. Jadi apabila berlakunya kepesatan ya di dalam masalah kesuburan ni, ia akan mempercepatkan lagi masalah ataupun akan mempercepatkan lagi negara mencapai negara tua menjelang sebelum 2030 ya. Dan sekiranya pada satu masa nanti golongan muda ataupun anak-anak ini kurang ya, generasi muda ini kurang dan generasi warga emas ini lebih, kita akan mengalami pengecupan tenaga buruh di dalam negara kita, dan negara juga akan berpotensi mengalami pengecupan penduduk ya menjelang tahun 2072. Jadi itulah ya, bila kita bercakap tentang isu ketidaksuburan ini, bukan saja berkait dalam hal rumah tangga kita saja, malah ia merangkumi ya negara bangsa dan juga penduduk dan juga populasi negara kita sendiri. Jadi saya kira itu sahaja dulu perkongsian daripada saya dan juga para panel pada petang ini. Saya merakamkan setinggi penghargaan kepada semua yang sudi untuk menyertai webinar kita pada petang ini. Setinggi penghargaan juga kepada kedua panel yang telah berkongsi ilmu yang telah mereka ada selama ini dan juga banyak tips yang telah dikongsikan. Janganlah terus kita menangis dalam diam. Kita usaha untuk menyambut tangisan si kecil, zuriat penyambung institusi, keluarga dan negara. Salam penghargaan kepada semua. Saya juga mohon maaf anda terdapat kesilapan dan terlanjur bahasa dalam saya mengendalikan sesi pada petang ini. Saya serahkan kembali sesi ini kepada pengacara majlis, Encik Izzuan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada barisan ahli panel Dr. Priya dan Dr. Alia serta moderatornya Puan Sri Hatini atas penerangan dan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk panduan kepada mereka yang bergelar suami isteri dalam usaha mendapatkan zuriat. Bukan semua benih yang ditabur akan tumbuh subur menjadi pokok. Begitulah hakikatnya mengenai kehamilan, dan bukan semua orang dapat memenuhi hajatnya dengan mudah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, webinar Wanita Perak X Daruri Rizwan siri keempat. Tangisan dalam diam, ketidaksuburan pasangan telah sampai ke penghujungnya. Namun kita masih ada baki 8 siri lagi dengan pelbagai topik yang cukup menarik untuk dikupas dan dibincangkan oleh barisan panel yang arif lagi bijaksana. Dan pastinya ianya dinanti-nantikan oleh kita semua. Stay tune bersama kami untuk webinar HKRS siri kelima
yang akan diadakan pada 7 Oktober 2021 di platform yang sama dengan topik yang akan dikupas berkenaan isu andropos dalam kalangan lelaki. Jangan lupa untuk like dan follow Facebook Wanita Perak dan Institut Darul Ridwan. Elok inian memandah sawah setelah hujan baru reda. Jika tersedar silap dan salah, permohonan maaf berlapang dada. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa. Terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.